Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom belajar bersama cikgu dalam siri ulang kaji Express Matematik PT3. Hari ini kita akan belajar tajuk Matematik KSSM tingkatan 1 iaitu persamaan linear. Kita buat ulang kaji terlebih dahulu tentang persamaan linear. Dalam tajuk persamaan linear, ada dua perkara yang murid-murid perlu fahami, iaitu yang pertama, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Yang kedua, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Persamaan linear bermaksud, ada tanda sama dengan. Linear bermaksud kuasa tertingginya adalah satu. Satu pemboleh ubah bermaksud dalam persamaan tersebut hanya ada satu sahaja pemboleh ubah. Seperti contoh, ada 3 contoh di sini, semuanya merupakan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah juga sama. Persamaan bermaksud ada tanda sama. Linear bermaksud kuasa tertinggi pemboleh ubah adalah satu. Dua pemboleh ubah. Dalam persamaan ini ada dua pemboleh ubah. Sebagai contoh di sini P dan juga Q. Jadi ini dikenali sebagai persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Untuk menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, ada tiga kaedah yang boleh digunakan. Murid-murid boleh menggunakan mana-mana kaedah untuk menyelesaikannya. Begitu juga dengan persamaan linear serentak yang melibatkan dua pemboleh ubah, kita boleh mencari nilai kedua-dua pemboleh ubah tersebut dengan menggunakan kaedah. Yang pertama, kaedah graf. Yang kedua, kaedah penggantian. Dan yang ketiga, kaedah penghapusan. Kita akan lihat latihan selepas ini bagaimana cara untuk menjawab soalan melibatkan persamaan linear. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Raja menunjukkan satu rombus. Rombus bermaksud semua sisinya adalah sama panjang. Bentukkan satu persamaan linear berdasarkan rajah itu. Oleh kerana semua sisinya adalah sama panjang, bermaksud 4y tambahkan dengan 1, nilainya bersamaan dengan 3 didarabkan dengan 3y tolakkan dengan 8. Seterusnya, selesaikan persamaan itu. Jadi untuk menyelesaikannya, kita kembangkan. Ungkapan ini 3 didarabkan dengan 3y, 9y. 3 didarabkan dengan negatif 8, negatif 24. Dikumpulkan 4y ditolakkan dengan 9y akan dapat negatif 5y. Manakala negatif 24 ditolakkan dengan 1 akan dapat negatif 25. Jadi y bersamaan dengan negatif 25. Okay, di sini oleh kerana didarabkan dengan y, maka kita bahagikan dengan negatif 5. So, y bersamaan dengan negatif 25 bahagi dengan negatif 5 bersamaan dengan 5. Jadi biasanya markah diberi di sini keseluruhannya ada 3. Yang pertama ini 1 markah. Yang kedua, kita membentukkan persamaan, mengumpulkan y saja sebelah kiri. Tanda sama dengan ini 1 markah. Dan jawapan akhir adalah 1 markah. Jadi keseluruhannya ada 3 markah. Sebelum cikgu meneruskan untuk soalan yang kedua, cikgu mohon murid-murid semua mendoakan kesejahteraan cikgu dan juga keluarga. Dan jangan lupa tekan butang like dan subscribe sebagai tanda sokongan. Rajah menunjukkan segitiga sama sisi. Sama sisi, ketiga-tiga sisi ini adalah sama panjang. Bentukkan dua persamaan linear berdasarkan rajah itu. Jadi di sini 5x tolakkan dengan y tambahkan dengan 1 adalah bersamaan dengan 18. Dan satu lagi 3x tambah 2y juga bersamaan dengan 18. Jadi ada dua persamaan linear di sini. Seterusnya cari nilai x dan nilai y. Jadi kita selesaikan persamaan linear ini, persamaan linear serentak ini, tukarkan dahulu kepada bentuk A. 5x tolak y, 1 dipindahkan ke sebelah kiri, akan dapat 18 tolak 1 sama dengan 17. Yang kedua ialah 3x tambahkan dengan 2y sama dengan 18. Jadi kita akan menggunakan sama ada kaedah penggantian ataupun penghapusan. Jadi untuk menggunakan kaedah penghapusan, kita perlu pilih yang pekalinya sama. Oleh kerana tiada yang sama di sini, kita buat keputusan untuk menjadikan y yang sama.
Memandangkan depan Y di sini adalah 2. Jadi untuk persamaan yang pertama ini kita darabkan dengan 2. Untuk setiap sebutan didarabkan dengan 2. 2 darab 5X akan dapat 10X. 2 didarabkan dengan negatif Y akan dapat negatif 2Y. 2 didarabkan dengan 17 akan dapat 34. Persamaan yang kedua, tuliskan kembali 3X tambah 2Y sama dengan 18. Jadi untuk memudahkan, kita namakan persamaan yang pertama ini sebagai nombor 1. Persamaan yang kedua ini sebagai nombor 2. Di depan Y ini perkalinya sama, jadi kita akan hapuskan di sini nilai Y. Jadi untuk menghapuskan nilai Y, kita perlu lakukan sama ada operasi tambah ataupun tolak. Tambah ataupun tolak. So dalam kes ini, negatif Y dan positif Y untuk menjadikan sifar, kita perlu melakukan operasi tambah. Jadi keseluruhan, persamaan 1 perlu ditambahkan dengan persamaan 2. Jadi di sini 10X tambahkan dengan 3X bersamaan dengan 3X, 10X tambah 3X. Negatif 2Y tambah 2Y tidak perlu ditulis lagi kerana nilainya adalah sifar. Dan seterusnya 34 tambahkan dengan 18. Diselesaikan akan dapat 13X. Jadi sini 34 tambah 18 akan dapat 52. Jadi X 52 dibahagikan dengan 13 akan dapat 4. Jadi seterusnya kita cari pula nilai Y dengan menggantikan nilai X yang telah diperolehi ini ke dalam mana-mana persamaan. Sebagai contohnya, cikgu ambil persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua ialah 3X tambah 2Y bersamaan dengan 18. Jadi kita gantikan nilai X yang telah diperolehi tadi ke dalam kepada X. Jadi 3 didarabkan dengan X, gantikan dengan 4 tambah 2Y sama dengan 18. Kita selesaikan 3 darab 4, 12 tambah 2Y sama dengan 18. Jadi 2Y 18 ditolakkan dengan 12 akan dapat 6. Jadi untuk mendapatkan Y 6 bahagikan dengan 2 akan dapat 3. Jadi nilai Y-nya adalah 3 dan X-nya adalah 4. Markah biasanya diperolehi. Satu markah di sini, kedua-dua mesti betul, akan dapat satu markah. Seterusnya, untuk penyelesaian persamaan serentak, apabila kita boleh membentuk satu hubungan sini, satu markah, nilai X satu markah, dan juga nilai Y satu markah. Jadi keseluruhannya ada 4 markah. Soalan seterusnya, Rajah menunjukkan jisim bagi beberapa biji berbola logam di atas sebuah penimbang. Ini dia berbola tersebut. Kita dapati bahawa di atas penimbang ini adalah seimbang kiri dan kanan. Bermaksud berat sebelah kiri adalah sama dengan berat sebelah kanan. Jadi kita boleh membentuk persamaan jumlah berat jisim sebelah kiri X ditambahkan dengan 8. Jisim sebelah kanan ialah X tambah X tambah X. Kita boleh ringkaskan sebagai 3X. Jadi sekarang ini merupakan satu persamaan linear. Yang kedua, cari nilai X. Jadi untuk menyelesaikannya, kita boleh tuliskan 3X bersamaan dengan X tambah 8. Jadi 3X, X ini dibawa ke sebelah kiri, 3X tolakkan dengan X akan dapat 2X sama dengan 8. Jadi X, 8 dibahagikan dengan 2 bersamaan dengan 4. Jadi untuk mendapatkan markah, yang pertama ini satu markah, mestilah betul tandaannya, tanda sama dengan, tidak perlu menambah, tidak perlu menyelesaikannya. Yang kedua, 2 markah. Persamaan yang pertama ini kumpulkan X, 2X sama dengan 8 akan dapat kemahiran 1 markah dan nilai X-nya adalah 1 markah. Jadi keseluruhannya ada 3 markah. Soalan seterusnya ini merupakan soalan sebenar PT3 2017. Rajah menunjukkan dua balang yang diisi dengan bilangan gula-gula yang sama banyak. Jadi balang yang sebelah kiri ini kita tidak tahu berapakah jumlahnya, tetapi dimaklumkan bahawa bilangan gula-gula adalah sama banyak. Jadi kita boleh tuliskan yang pertama ini sebagai X tambahkan dengan 4, nilainya adalah bersamaan dengan gula-gula dalam balang sebelah kanannya, nilainya adalah 17. Jadi kita telah membentuk satu persamaan linear. Yang kedua,
cari nilai X. Jadi untuk mencari nilai X bersamaan dengan, selesaikan, positif 4 pindahkan ke sebelah kanan, 17 ditolakkan dengan 4. Jadi X bersamaan dengan 13. Jadi kesemuanya ada 2 markah. Yang pertama ini markahnya 1 markah. Yang kedua nilai X-nya adalah 1 markah. Jadi kesemuanya ada 2 markah. Soalan yang terakhir untuk persamaan linear. Raja menunjukkan harga asal dan peratus diskaun bagi 2 jenis kek di sebuah kedai kek. Di kedai kek yang terlibat ialah kek coklat dan satu lagi ialah kek vanila. Harga asal kek coklat ialah X ringgit dan diskaun yang diberi adalah 15%. Manakala kek vanila pula harga asalnya adalah Y dan diskaunnya adalah 10%. Memandangkan kita tidak mengetahui berapakah harga selepas diskaun, jadi kita boleh gantikan dengan P untuk kek coklat dan harga selepas diskaun untuk kek vanila kita boleh gantikan sebagai Q. Jadi bentukkan persamaan, Puan Zaleha membeli 4 potong kek coklat bermaksud 4P, dan kek tambah 5 potong kek vanila bermaksud 5 kek vanila tadi kita gunakan sebagai pembalik ubah Q dengan harga bermaksud bersamaan dengan RM45.75. RM45.75. Okey, 75 sen. Puan Mariam membeli 6 potong kek coklat bermaksud 6P dan 4 potong kek vanila bermaksud 4Q dengan harga RM54.45. Jadi kita abaikan unit, kita letakkan nilai sahaja. Jadi selesaikan dengan menggunakan kaedah penghapusan, samakan P. Okay, untuk samakan P, kita boleh jadikan P sebagai 12. Jadikan 12, 4 perlu didarabkan dengan perkali bagi P tadi 12, 4 didarabkan dengan 3. Manakala 6 perlu didarabkan dengan 2. Jadi kita akan darabkan setiap sebutan dalam persamaan ini. 3 darab 4P, 12P. 3 darab 5Q, 15Q. 3 darab 45.75 akan dapat RM137.25. Ini merupakan persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, 2 didarabkan dengan P akan dapat 12P. 2 didarabkan dengan 4Q akan dapat 8Q. Dan 2 didarabkan dengan 54.45 akan dapat 108.9. Jadi ini merupakan persamaan yang kedua. Kita dapati di sini perkali bagi P adalah sama, kita hapuskan dengan cara menolak. Oleh kerana tandanya sama, 12 perlu ditolakkan dengan 12 akan dapat sifar. Jadi keseluruhannya kita tolak. 15Q tolakkan dengan 8Q akan dapat 7Q. Okay, manakala 137.25 ditolakkan dengan 108.9, kita akan dapat 28.35. Jadi untuk mendapatkan Q, 28.35 dibahagikan dengan 7, nilainya adalah bersamaan dengan 4.05. Q-nya ialah 4.05. Jadi untuk mendapatkan P pula, gantikan Q ke dalam mana-mana persamaan. Katakan kita gantikan ke dalam persamaan 1. Persamaan 1 ialah 12P. 12P tambahkan dengan 15Q. Q kita terus gantikan dengan 4.05 bersamaan dengan 137.25. Jadi selesaikan 12P 15 darab 4.07 akan dapat 60.75 bersamaan dengan 137.25. Jadi 12P bersamaan dengan 137.25 ditolakkan dengan 60.75 akan dapat 76.5. Jadi P sebenarnya 76.5 dibahagikan dengan 12. P-nya ialah 6.375. Jadi nilai P dan nilai Q ini merupakan harga selepas diskaun. Jadi kita perlu mencari nilai X dan nilai Y, iaitu harga sebelum diskaun. Oleh kerana
Kek coklat ini diskaunnya adalah 15%, bermaksud harga kek yang baru cumalah 100% ditolakkan dengan 15 bersamaan dengan 85%. Iaitu 85% sahaja daripada asal. Iaitu 85% daripada harga asal X. Harga selepas diskaunnya adalah P. Kita telah kira tadi P-nya ialah 6.375. Ataupun di sini 0.85X bersamaan dengan 6.375. Jadi X kita bahagikan 6.375 dibahagikan dengan 0.85 akan dapat 7.50. Itu juga dengan kek vanila, diskaunnya 10%, bermaksud hanya perlu membayar 90% sahaja. 90% iaitu 90% daripada harga asalnya Y. Nilai harga selepas diskaunnya adalah Q. Q tadi ialah 4.05. Jadi 0.9Y samaan dengan 4.05. Jadi Y-nya 4.05 dibahagikan dengan 0.9 akan dapat 4.50. Jadi nilai X-nya RM7.50 harga asal bagi kek coklat, manakala harga asal bagi kek vanila ialah RM4.50. Sekian dahulu untuk video tajuk persamaan linear matematik KSSM tingkatan 1. Teruskan menyokong cikgu, jangan lupa sebarkan kepada seberapa ramai rakan-rakan supaya channel cikgu terus berkembang.